yang ditunjukkan di atas skrin, dan apa yang akan disampaikan pada hari ini ada kaitan dengan buku ketiga saya, Master PIS, bila bercakap tentang potensi dalam diri manusia, iaitu dalam diri manusia ada fizikal, ada intelek, ada emosi dan spiritual. Jadi Alhamdulillah kita masih lagi berada pada bulan Syawal, dan pada bulan Syawal ini kita masih lagi perlu memberi perhatian kepada elemen madrasah spiritual yang telah kita lalui pada bulan Ramadan. Dan jika melihat kepada hadis Nabi SAW, wa idza saluhat inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluha jasada kulluh wa idza fasadat fasada jasada kulluh. Apabila baik sesuatu organ ataupun daging pada diri manusia itu, maka baiklah keseluruhan secara fizikal, secara intelek dan secara emosi. Apabila buruk daging tersebut yang menjadi punca ataupun tempat kepada spiritual, maka akan buruklah kepada fizikal, buruklah kepada emosi, perasaan, dan buruklah kepada cara berfikir dalam setiap individu tersebut. Maka apabila Allah memberikan kepada kita madrasah Ramadan, okay, walaupun pada minggu lepas kita berbincang madrasah Ramadan, tapi kita ulang balik semula, kerana kalau kita mendengar surah Al-Qadar pada bulan selain daripada Ramadan, kita akan merasai syahdunya surah Al-Qadar tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah ini adalah surah yang biasanya dikaitkan dengan Lailatul Qadar, 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Apabila kita mendengar daripada surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kita akan selalu mengaitkannya dengan Ramadan dan juga 10 hari pada bulan Ramadan. Ramadan dan 10 hari pada bulan Ramadan. Jadi bila bercakap tentang surah ini dibacakan pada selain daripada bulan Ramadan, ia akan mengimbau kembali kepada pengalaman kita pada bulan Ramadan yang lepas. Dan apakah Ramadan? Ia menjadi madrasah spiritual yang akhirnya memberi kesan kepada fizikal, intelek dan emosi kita. Harapnya insya-Allah kita doakan kekal istiqamah, sebagaimana kita bincangkan pada sesi webinar yang lepas, aku ingin istiqamah. Pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang bagaimana madrasah Ramadan dengan Al-Quran, dengan puasa, dengan doa itu boleh memberi kesan kepada fizikal, intelek dan emosi kita dengan lebih maju lagi. Apatah lagi apabila kita bercakap tentang potensi manusia ini, okay, potensi manusia dari segi fizikal ini boleh dijelaskan dengan kesihatan jasad, nutrisi, cara kita makan, harta, RM alam sekitar. Maksudnya apabila spiritual bagus, cara kita mengendalikan semua perkara ini akan menjadi bagus, insya-Allah. Ya, ada kekurangan, tetapi kita tahu bahawa Allah akan membantu kita dan ia adalah ujian untuk kita. Apabila spiritual kita bagus, maka ilmu kita, cara berfikir kita, kemahiran, pekerjaan kita buat dengan cara yang terbaik, ihsan. Bercakap tentang ahsanu amala, amalan kita akan dibuat yang terbaik kerana kita tahu bahawa Allah menjadikan mati dan kehidupan ini untuk menguji, dan Allah ini ingin memberitahu kepada kita segala apa yang Allah jadikan, kan, dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala apa yang Allah berikan di atas muka bumi ini adalah untuk kita manfaatkannya, kita jadikan sebagai panduan untuk menguji. Allah nak tahu kita ni akan buat ke arah kebaikan ataupun buat sambil lewa saja. Itu sebabnya Allah bekalkan ilmu dan Allah bekalkan kemahiran pada kita dengan kita belajar, dengan kita mengikuti webinar pada hari ini, kita ikut training, ikut program, ikut ceramah, ikut belajar dan sebagainya, agar kita dapat menghargai balik kepada segala apa yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, dan akhirnya kita dekat kepada Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Berkuasa. Itu tujuannya. Kan? Dalam surah Al-Mulk Allah mulakan dengan tabarak,
kan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah akhirkan dengan nama Allah, dengan nama Allah Azizul Ghafur. Kerana apa? Kerana kita bercakap tentang Allah adalah topik penting. Kalau katakanlah ada orang yang tak boleh baca Fatihah, tak boleh baca Al-Quran, dia tidak boleh tidak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan spiritual, dia akan menguatkan emosi. Dengan spiritual, akan emosinya menjadi kuat secara personal, keyakinan, dia dari segi mendisiplinkan diri, mendisiplinkan masanya, dari segi dia memotivasikan diri, mengikut peraturan, dia berinteraksi dengan orang lain, empati kepada orang lain, akan menjadi lebih kuat. Kerana apa? Kerana spiritual adalah engine. Kalau kita tengok di sini, spiritual adalah engine untuk menguatkan intelek, emosi dan juga fizikal kita. Jadi bukannya fizikal menguatkan spiritual. Ada orang rasa bahawa dengan makan akan menjadi lebih beriman. Dia tak jadi macam tu. Dia dengan beriman lebih itu, maka insya-Allah bukan kuat makan. Maksudnya dia dapat gunakan makanan itu untuk menghasilkan yang terbaik dari segi makanan dia. Kebaikan dari segi amalan, dari segi spiritual amalannya akan menguatkan emosi, dari segi perasaannya dengan orang lain. Dari segi spiritual, dengan sembahyang, dengan zikir, dengan Quran, dia akan menguatkan intelek. Maka pada hari ini kita akan membincangkan tentang salah satu daripada ayat Al-Quran yang bercakap tentang orang-orang yang dapat menggunakan kapasiti pemikirannya, dapat menghargai emosinya, dapat menghargai pada fizikalnya, agar ia makin dekat dengan Allah SWT. Kumpulan ini apa yang dinamakan sebagai kumpulan ulul albab. Okay? Kalau soalan yang saya nak tanyakan pada tuan-tuan sekalian, mungkin boleh jawab di atas skrin sana. Berapa banyak ayat ulul albab yang berada di dalam Al-Quran? Boleh tak? Cuba teka-teka saja. Saya tak letak, tak maklumkan nama. Cuba teka ada berapa ayat ulul albab. Kerana ayat ulul albab ini adalah ayat yang perlu kita kaji sebenar-benarnya untuk kita melonjakkan potensi kita. Dan salah satu daripada ayat yang kita akan bincang pada hari ini adalah ayat yang menggalakkan kita agar kita mempunyai kemahiran subhanallah effect. Okay, di dalam kehidupan kita, ataupun kita sebagai pendidik, sebagai jurulatih, sebagai penceramah, kita kena ada kemahiran ini. Kemahiran ini bukan apa? Kerana ia, sekali lagi, Allah perkenalkan dirinya, Allah jadikan alam ini untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin kalau boleh saya dapatkan respon daripada tuan-tuan sekalian di atas skrin, berapa ayat ulul albab yang ada dalam Al-Quran yang tuan-tuan tahu? Jawapan A ialah 5, B ialah 9, C ialah 12, D ialah 15, E adalah 16, okay. Kemudian E adalah 20. Sila pilih A, B, C, D. 5, 9, 12, 14, 15, 16, 20. D D. D itu berapa tu? Boleh yang menjawab? D berapa? Okey, ada yang kata 16. Okey, yang lain macam mana? Okey, ada 16. Okey, jadi tepat sekali ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan ulul albab ini ada 16, dan kita akan bersama-sama melihat daripada surah Ali Imran. Okey. Sebagai latar kepada apa kajian yang kita nak tengok pada hari ini. Okey, ayatnya berbunyi apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ini adalah surah Ali Imran ayat 190, ayat 191. Ada 16 tempat di dalam Al-Quran bercakap tentang ayat ulul albab. Apa ulul albab? Orang yang mampu memahami the real essence, yang mampu memahami intipati, ataupun kalau katakan ada kacang, ada kulit di luarnya, isi di dalamnya itu dikaitkan dengan lub. Jadi orang yang ulul albab, albab itu dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural. Orang yang ulul albab adalah orang yang mendapat isi daripada kacang, bukannya dapat kulit sahaja.
Kalau kita bercakap tentang apa senario yang berlaku di negara kita ataupun di peringkat dunia sekarang, kalau ada yang kata, oh negara kita okey, kan, ataupun dia kata tak okey, ia bukan sekadar okey tak okey, tetapi ia pergi kepada deep understanding, bercakap tentang inti ataupun isi daripada kacang. Okay, apakah yang sebenar-benarnya yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Kalau kita kalau tak faham, kan, kalau katakan orang cakap apa yang berlaku sekarang, oh sekarang ni yang berlaku ialah minyak turun, kan. Kalau itu saja yang berlaku dan kata minyak turun tu bagus atau tak bagus? Bagus lah tu. Kalau itu saja responnya, itu maksudnya orang itu mungkin tidak get the point, kan, dan orang ini bukanlah ulul albab, mungkin amat albab. Kan, amat albab ni dia jenis orang yang kena ketuk baru dia boleh faham. Tapi ulul albab adalah orang yang amat-amat seni, amat-amat tinggi cara berfikirnya, dan emosinya itu amat sensitif dengan apa yang berlaku. Kerana apa? Kerana di sini adalah ciri orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, ulul albab. Maka tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, pada hari ini kita akan bincang tentang ulul albab. Okay. Mengapa kita nak bincang tentang ayat pada hari ini? Kerana di dalam kehidupan kita, kita mungkin pernah mendengar apa yang dinamakan sebagai wow effect. Wow effect. Okay. Ataupun kita mungkin pernah mendengar Eureka. Okay. Eureka effect dan juga wow effect. Kalau kita kaitkan dengan aspek potensi yang ada dalam diri kita, Eureka effect akan menyentuh kepada bab intelektual. Maksudnya intelektual kita berfikir sesuatu, mencari solution, penyelesaian pada satu masalah, macam kes Archimedes, kan? Kalau ikutkan pada riwayatnya, wallahualam betul ke tak betul, tapi Archimedes diminta oleh raja untuk mencari, menentukan sama ada mahkota raja itu asli ataupun tidak. Kalau tuan-tuan sedar tentang kisah tersebut, kan? Kalau belajar fizik ada teori tentang Archimedes. Jadi Archimedes diminta untuk mencari, menentukan sama ada mahkota raja asli ataupun tidak daripada emas. Jadi Archimedes dan orang-orang yang lain itu diberi pilihan. Kalau dapat jawapan, okey, mereka terus hidup. Kalau tidak, mereka akan habis nyawa mereka. Jadi Archimedes ketika mencari demi cari, ketika peristiwa dia nak mandi, tuan ya, ketika dia nak mandi, pada waktu itulah dia terperasan air keluar daripada bathtub dia. Dia cari lah, banyak teori-teori yang dia cuba nak cari, tapi bila dia berjumpa, perasan bahawa bathtubnya keluar air, dan dia terus saja menjerit, Eureka, I found it. Mengapa? Kerana dia cari, mengkaji, berfikir apa sebagainya dalam keadaan beta, tuan-tuan sekalian, ya. Beta ni maksudnya di antara 12 hingga 31 Hz. Maksudnya frekuensi dalam otak kita. Maksudnya kita tak stabil, tidak aman, tidak tenang. Pada waktu itu kita dengan keadaan gelabahnya, cara berfikir kita tidak efisien. Sebabnya bila Allah menyatakan dalam surah Ar-Ra'd, mereka yang kembali pada Allah, mereka cirinya apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Iaitu beriman dan mereka tenang dengan mengingati Allah. Pasal bila kita ingat perkara yang betul, dia akan menenangkan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingati Allah tenang. Bila tenang, kita dapat ingat perkara yang betul. Dia dua-dua, dia saling kait mengait. Intelek bagus, emosi stabil. Emosi stabil, intelek bagus. Dan kalau katakan seseorang itu mungkin dia boleh belajar, pandai dan sebagainya, tetapi kalau kita bagi dia gelabah ketika dalam dewan peperiksaan, mungkin dia tidak dapat perform. Ataupun kalau katakan dia boleh emosi stabil, tapi kalau katakan cara berfikir ni itu tidak betul, sampai satu masa dia mungkin akan bimbang perkara yang tak patut dibimbangkan. Ataupun dia kalau nak selesaikan kerja dekat rumah, dekat tempat kerja, contohnya dia nak buat bisnes, nak buat marketing, dia nak apa, pasal idea, inteleknya tidak berapa tepat, akhirnya apa yang berlaku? Dia akan jadi gelabah, dia tidak tenang. Maka Eureka dalam kes Archimedes ini, dia mandi. Tuan-tuan kalau perasan, mandi adalah satu tempat yang kita tenang, kan? Tenang. Kadang-kadang ada orang yang dapat idea ketika mandi. Boleh ke tak boleh tu Allahualam lah, okay? Masuk juga orang tanya, boleh tak kita, kalau minggu lepas tanya, kalau dapat idea ketika solat, nak layan idea tersebut ataupun kita tolak dulu, kita ingat Allah. Kita tengok pada minggu lepas, sebenarnya tujuan solat adalah untuk ingat Allah. Maksudnya kita kena ketepikan dahulu idea tersebut.
Idea tu boleh, kalau katakan nak ambil lepas solat nanti kita revisit balik semula, tak apa, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang waktu solat itulah kita mungkin ingat itu, ingat kunci, hilang lah apa idea bisnes mencanak-canak istilahnya kan. Kerana apa? Kerana itu bukan tujuan solat. Solat adalah untuk kita mengingati Allah SWT. Maka Eureka adalah salah satu daripada experience tentang intelek kita yang optimum. Kita bertemu dengan jawapan. Mungkin kadang-kadang kita duduk di tepi sungai, ataupun kita mungkin sedang tenang, duduk relax dalam aircon ke, di tepi tasik ke, kita dapat sesuatu idea baru, dapat Bob ataupun mentol dalam cerita kartun. Itu namanya Eureka Effect. Tuan-tuan dan puan, selain daripada Eureka Effect, apakah satu lagi yang kita bincangkan sebentar tadi? Wow Effect. Okay, wow effect. Dalam filem, dalam marketing, orang cuba untuk wowkan orang lain. Mengapa? Kerana ingin menarik perhatian. Kalau kita dapat menarik perhatian, kalau saya bercakap, saya dapat mewujudkan wow effect pada tuan-tuan yang mendengar. Sama ada kalau tuan-tuan nampak saya, macam mana saya bercakapnya, mungkin dari segi expressionnya, suaranya, pointnya, apa sebagainya. Itu adalah cara untuk kita impress. Kalau Eureka impress di peringkat intelek, wow adalah impress dari segi emosi. Kita mengambil perhatian orang lain, perasaan orang lain. Ini adalah wow effect dan juga Eureka effect. Jadi apa kesan kepada orang yang Eureka effect? Kalau tuan-tuan seorang yang suka mungkin tidur pukul 12, tapi kalau katakan membaca buku novel yang amat menarik, yang menyebabkan Eureka kan dalam diri kita, mungkin kita tidak tidur sampai pukul 2-3 pagi. Itu kesan Eureka effect. Dia akan merembeskan hormon yang menyebabkan kita rasa tenang dan rasa suka. Dan akhirnya kita nak teruskan baca buku. Ataupun kalau katakan tuan-tuan buat kerja, pejabat di rumah apa sebagainya, tak tidur sampai 3 pagi. Pasal apa? Eureka effect. Wow effect pula, apa kesannya? Sama juga, dia menyebabkan kita dirembeskan serotonin ataupun hormon-hormon yang menggembirakan, yang menenangkan kita. Itu sebabnya bila kita tengok filem, orang suka hiburan, suka dengar lagu, orang-orang begini dia dapat wow effect. Kadang-kadang bila dia dapat Al-Quran, dia rasa macam tak wow. Ini kesan wow effect tuan-tuan ya. Wow effect ni kalau kita ambil daripada sumber yang eksternal, contohnya lagu yang banyak alat muzik, ataupun drama yang amat emotional tengok dekat TV, kadang-kadang kita bertemu dengan sumber emosi yang kurang padu, okay? Kita mungkin tak rasa wow. Dan ini menerangkan kepada kita apa? Bahawa kalau kita ini sudah biasa dengan perkara-perkara yang wow di luar, kita mungkin tak wow di dalam. Dapat zikir, kita rasa alah apa zikir. Ataupun solat, buat apa solat kan, tak wow pun, tak Eureka pun, tak dapat pun benda baru. Seperti mana Syekh Ibn Utsaimin, saya quotekan pada minggu lepas tuan-tuan, dia kata apa? Bila bercakap tentang dalam hadis Nabi yang ke-23 dalam Matan Arba'in, iaitu as-salah nur, solat itu nur, kata Syekh Ibn Utsaimin ialah nur ini adalah cahaya. Allah menggunakan perkataan nur dalam Al-Quran, bercakap tentang seseorang yang mempunyai ilmu, petunjuk, hidayah dalam kehidupan. Itu sebabnya Syekh Ibn Utsaimin dia menyatakan apa? Kalau seseorang itu sebagai ulama ataupun sebagai pemikir ataupun menulis buku atau membuat kerja, nak cari idea kan, nak cari idea, tempatnya adalah dia pergi solat. Kerana solat itu adalah nur. Bila nur, dia akan menjadi satu idea yang amat menyejukkan. Contohnya kita buat projek, kita buat bisnes, idea berceramuk contohnya, macam mana nak tenangkan dan akhirnya dapat idea yang mantap, kita solat 2 rakaat. Seperti mana Imam Bukhari, dia solat 2 rakaat, lepas tu baru dia menulis hadis Bukhari, hadis sahih Al-Bukhari kan. Poinnya apa? Poinnya solat adalah tempat untuk dia rasa tenang. Tetapi bagi orang-orang yang selalu sangat dengan wow effect, tengok filem kuat, suka dengar lagu punk ke, lagu rap ke, dan dia hangguk-hangguk, geling-geling dan sebagainya, ada kemungkinan ketika dia solat, ketika berzikir, ketika elemen-elemen wow dan Eureka peringkat spiritual diamalkan, dia tak rasa seronok kan? Tak rasa seronok. Dan ini adalah intipati yang perlu kita fahami. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bagi tuan-tuan yang mengajar sebagai seorang jurulatih, tuan-tuan boleh bagi wow kan? Tuan-tuan boleh bagi filem, tuan-tuan boleh bagi apa, lagu, nyanyi, gitar dengan drum apa sebagainya ke dalam kelas. Tapi apa kesan pada pelajar? Mungkin dia wow pada cikgu, pada tuan-tuan, tetapi selepas itu dia akan ketagih wow yang seterusnya. Kalau wow eksternal ini, kalau dia dah dapat, dia ketagih yang lebih mantap lagi, lebih kuat daripada situ lagi. Pasal apa? Pasal wow effect di peringkat emosi,
Eureka effect di peringkat intelek, orang yang suka berfikir, dia nak berfikir lagi, dia makin nak berfalsafah lagi, nak masuk dalam lagi, berdalam lagi, dalam lagi, dalam lagi. Kadang-kadang dia mungkin boleh lari daripada kebenaran. Tetapi bila Allah membawakan kepada ayat ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang adalah petanda. Petanda, tuan-tuan ya, petanda. Orang yang eureka, dia bertemu petanda. Orang yang ada wow effect, dia bertemu dengan petanda, signal yang amat mantap sehingga kan dia kagum. Maka Allah nyatakan segala kejadian langit dan bumi, siang dan malam, malam dan siang ini sebenarnya adalah petanda yang sebenarnya menarik perhatian bagi siapa? Ulul albab. Ahmad albab kena ketuk, kena main muzik ke, kan? Mungkin dia diam, bau kagum, tuan-tuan ya. Ulul albab, dia tengok sahaja sesuatu yang diam saja. Kita tengok kepada langit dan bumi. Senyap je kan? Kita tengok kepada pertukaran malam dan siang. Tak perlu kita tunggu sampai ada muzik-muzik apa sebagainya untuk menghargai perkara tersebut. Tapi syaratnya kita perlu menjadi ulul albab. Apakah ciri ulul albab? Yang ini yang kita nak bincangkan pada hari ini secara ringkas, tuan-tuan ya. Kerana ini sebagai pengenalan dan mungkin dalam bagi tuan-tuan yang ada kelapangan dalam program yang saya akan kendalikan pada 23 Ogos nanti, insya-Allah kita akan praktikal bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran, pengalaman tuan-tuan dalam kehidupan sekalian menyebabkan kita mewujudkan, injectkan elemen subhanallah effect. Pasal apa? Pasal bila kita dapat subhanallah effect, dia akan menyebabkan diri kita amat stabil emosi dan juga intelek. Intelek kita tajam, emosi kita tajam, tapi tajamnya itu tidak sampai dia exhaustive, cepat letih. Kan? Macam orang dengar muzik, kalau dia dengar muzik setiap masa, akhirnya emosinya akan cepat letih dan akhirnya dia mungkin tidur. Lepas tu nanti lain kali dia nak muzik lagi. Kalau dia tak dapat muzik, dia akan rasa tandus. Maka bagi orang yang ulul albab, dia akan mendapat pencerahan ataupun makanan dia itu bukan daripada sumber eksternal. Dia dapat daripada sumber internal, di mana bila dia tengok sikit saja perkara berlaku, khalqis samawati wal ard. Khalqis samawati wal ard ini bukan semestinya tuan-tuan kena tengok sampai matahari, bintang, itu satu. Tapi apa sahaja yang ada di sekeliling kita ini adalah fenomena yang menarik perhatian kepada ulul albab. Maka ulul albab ni apakah cirinya? Macam mana tuan-tuan nak pastikan tuan-tuan tidak masuk kepada ekstrim wow ataupun ekstrim eureka? Okay? Ekstrim eureka, ada orang yang dia mengkaji tentang Al-Quran, kadang-kadang sampai tak nak semayang, tuan-tuan. Ekstrim wow ialah kadang-kadang dia dah suka sangat dengan lagu nasyid sampai dia tak nak semayang kecuali kena ada lagu-lagu nasyid. Ekstrim, tuan-tuan ya. Ekstrim wow ataupun ekstrim eureka. Maka bagaimana nak stabilize perkara itu? Allah menyatakan panduan dalam ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama, zikir kepada Allah ketika bangun, okey, ketika apa tuan-tuan? Ketika duduk, ketika berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Zikir every time. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Waktunya mengiring nak tidur pun dia akan mengingati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syarat pertama. Dalam masa yang sama, apakah ciri ulul albab? Ini yang pertama, tuan-tuan ya. Yang pertama ialah zikir. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tuan-tuan perasan kan? Ada khalqis samawati wal ard pada ayat 190, ayat 191. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Fenomena alam menjadi buah fikir yang sentiasa direflect. Dan, tuan-tuan ya, di sini penggunaan dan. Maksudnya ciri-ciri pada ayat 191 ini, berzikir dan berfikir adalah kombinasi yang penting untuk apa kesannya? Tak perlu dia dikombinekan dengan apa-apa, terus sahaja keluar daripada mulutnya ataupun daripada pemikiran spiritual ulul albab itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau tidak menjadikan perkara ini sia-sia. Terus Rabbana itu keluar daripada mulutnya. Itu petanda bahawa seseorang itu tidak ekstrim wow ataupun tidak ekstrim eureka. Tidak ekstrim berfikir dan tidak ekstrim mengikut perasaan. Tidak ekstrim seni, tidak ekstrim menilai kritikal sampai over critical. Sampai Allah pun dipersoalkan, mengapa Allah menjadikan begini kan, tanpa dia kembalikan balik kepada hikmah tauhid kepada Allah SWT. Itu ekstrim, tuan-tuan ya. Ia boleh berlaku pada orang yang beragama ataupun orang yang tak beragama lagi lah. Baik.
Jadi di sini kalau kita tengok, inilah yang disimpulkan bagaimana untuk membina subhanallah efek dalam kehidupan kita. Zikir, tafakur akan melahirkan Rabbana dan keluar perkataan subhanak. Rabbana dan akhirnya subhanak. Apa maksud zikir? Zikir adalah aktiviti utama tuan-tuan ya. Apa sahaja di dunia ini, kecuali kalau tidak dengan zikir maka ia sia-sia. Kan kita buat sesuatu tidak dengan nama Allah, bismillah, fahuwa aqta', maka terputus. Maksudnya ia sia-sia, terputus keberkatan. Apabila ada zikir dipasangkan dengan tafakur, inilah yang akan menjadikan seseorang itu ulul albab. Dalam kehidupannya dia akan menjadi amat wow, amat eureka, tetapi tidak menjadi ekstrim. Hidupnya amat live. Dia ada live kehidupan dia. Dia tak perlu dengar muzik, dia tak perlu dengar, tengok filem-filem ke selalu. Nak tengok boleh tuan-tuan, tapi tidak ekstrim. Mesti setiap filem dia kena pergi, mesti tengok wayang yang sebesar alam. Kan? Tak. Dia hanya perlu berinteraksi dengan langit dan bumi, fenomena alam yang berlaku di peringkat negara, negeri, keluarga apa sebagainya. Dan juga dia bercakap tentang pertukaran malam dan siang. Dia amat sensitif dan dia berfikir, dan akhirnya apa yang keluar daripada pemikiran dia, Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu inteleknya akan bercakap kan, dan akhirnya dia akan subhanak. Subhanak ini tuan-tuan, kalau orang cakap, kalau dia impress sangat dengan sesuatu, dia akan cakap wow. Bagi orang-orang yang ada wow tetapi dia telah mendapat teknologi terbaik, ulul albab, dia akan bercakap apa? Bukan lagi wow, tapi dia cakap subhanallah. Ya, subhanak faqina azaban nar. Jauhkan kami daripada azab api neraka. Pasal apa? Pasal bila dia tengok pada kelebihan-kelebihan yang ada di atas alam ini, fenomena, walaupun keburukan ke kebaikan dia ada di atas muka bumi ini, dia akan kaitkan dengan diri dia. Ya Allah, maha suci-Mu, ya Allah, aku banyak kekurangan, ampunkan aku ya Allah, jauhkan aku daripada azab api neraka Allah SWT. Dan kalaulah empat elemen ini berlaku tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Kalau kita tengok ayat 190 di sini, alam sekeliling, fenomena bagi seorang pelajar, dia belajar geografi, dia belajar sains, dia belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jepun, apa sebagainya. Dia tengok filem, dia tengok ini, pergi persatuan, apa sebagainya. Bila dikaitkan, dia mempunyai subhanallah effect, kemahiran ini, yang akan saya kongsikan secara lebih detail, praktikalnya pada 23 Ogos nanti tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang berkelapangan. Okay? Tapi cara gambarannya ialah, apakah elemen dia? Kalau katakan semua elemen itu dikaitkan dengan zikir, tafakur, Rabbana dan subhanak, maka ia akan melahirkan golongan Rabbani yang sentiasa bercakap Rabbana. Pasal apa? Kerana golongan Rabbani itu adalah orang-orang yang sentiasa belajar mengajar Al-Quran. Dia sentiasa dekat dengan Al-Quran, dan orang yang dekat dengan Al-Quran adalah salah satu daripada ciri ulul albab tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia ingat Al-Quran, dia ingat Allah, kan? Al-Quran Allah, kan? Zikir itu merujuk pada ingatan kepada Allah. Zikir juga adalah Al-Quran. Bila baca banyak Al-Quran, akhirnya dia tengok kepada, dia berfikir tentang alam ini, dia akan cakap apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Dalam ayat 192, Allah teruskan lagi dengan doa-doa seterusnya. Pasal apa? Pasal dia akan sentiasa bergantung kepada siapa? Pada Allah SWT. Dan apa manfaatnya tuan-tuan? Apa manfaat kalau katakan kita mewujudkan pelajar-pelajar yang sentiasa bergantung kepada Allah SWT? Apa kesannya? Seseorang itu akan sentiasa ingat pada Allah, menjadi orang yang bertakwa, kata Nabi Isa, iaitu righteousness means doing good to those who ill treat you. It doesn't mean doing good to those who do good to you. Masya Allah. Kalau dapat tuan-tuan ya, generasi Rabbani yang dia balas buah kepada orang yang membaling kayu kepada pohon. Itu pohon lah, kan tuan-tuan ya. Pasal apa? Pasal dia pohon yang syajarah, yang tayyibah, pohon yang baik. Kalimatun tayyibah, dia menyebabkan seorang itu dia akan terbina, akarnya kuat dan menjulang ke langit, dan dia memberi buah kepada orang yang baling. Ini kata Nabi Isa. Dari Ahmad ibnu Abu Al-Khawari, Imam Ahmad bin Abu Al-Khawari berkata, Abbas ibnu Ahmad menjelaskan ayat di atas, maksudnya ini ayat berkaitan dengan orang-orang yang beramal tuan-tuan ya, beramal dengan apa yang diketahui, pasti kami tunjukkan kepadanya apa yang belum mereka ketahui. Mengamalkan apa yang diketahui, pasti kami tunjukkan kepadanya apa yang belum mereka ketahui. Pasal apa? Pasal tuan-tuan sekalian, saya sendiri, tuan-tuan sekalian, mungkin tak hafal 100% Al-Quran, tak baca 100% semua buku yang telah ditulis oleh ulama, oleh pakar-pakar. Tetapi kalau ada yang kata overwhelm, mana buku yang saya nak baca, apa ilmu yang telah diketahui tuan-tuan kita amalkan,
Dan apa yang kita tahu tadi, iaitu subhanallah itu perkataan yang selalu kita dengar. Amal, insya-Allah Allah akan beri tahu sesuatu yang kita tidak ketahui. Daripada Umar bin Abdul Aziz, okay, kebodohan kita akan sesuatu yang tidak ketahui disebabkan kita tidak mengamalkan sesuatu yang sudah diketahui. Andai kata kita mengamalkan apa yang kita ketahui, nescaya Allah membuka hati kita untuk mengetahui apa yang belum dicapai oleh angan-angan kita. Kita angan-angan nak tahu ini, nak tahu apakah maksud keseluruhan ayat Al-Quran, nak tahu tentang marketing, nak tahu itu, nak tahu ini, pergi program sana, pergi program sini. Tapi sebenarnya apa yang dinyatakan Umar bin Abdul Aziz, kita buat apa yang kita dah tahu dahulu, tuan-tuan. Nanti Allah akan ajarkan. Itu yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, wattaqu wa yu'allimukumullah, dalam ayat paling panjang dalam surah Al-Baqarah. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan ajarkan. Pasal apa? Pasal bila kita diajar oleh Allah, bila kita bertakwa, Allah ajar kepada kita. Bagaimana, tuan-tuan? Maha suci Allah, subhanaka faqina azaban nar. Bila kita dibersihkan, kan? Bila kita memuji Allah, kita kata maha suci Allah, hati kita juga dibersihkan. Bila bersih hati kita, apakah yang akan dipancarkan kepada hati kita? Nur, seperti mana dinyatakan oleh Imam Syafi'i mengadu kepada Waqi', su'u hifzi, buruk sangat hafazanku. Kata Waqi', guru pada Imam Syafi'i, ialah ilmu itu adalah nur, kan? Jadi kalau kita nak tahu macam mana nur itu nak masuk kepada hati kita, bukannya kita belajar itu satu, tetapi kita kena amalkan apa yang kita belajar. Salah satunya apa yang kita belajar hari ini, yang perlu disampaikan pada pelajar-pelajar ketika berhadapan dengan segala fenomena, perlu melaksanakan zikir, tafakkur, Rabbana, dan akhirnya melahirkan subhanak. Kalau dia tak mampu lagi, tuan-tuan ya, contohnya lah, kan, contohnya apa yang berlaku dekat negara kita sekarang. Contohnya 3.85 bagi $1 sama dengan 3.85. Fenomenal, kan? Fenomenal. So kita zikirnya apa? Kita tahu bahawa semua ini, rezeki naik turun ini semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Razzaq. Zikir. Kemudian tafakurnya apa? Kita fikir balik apa yang berlaku sebenarnya, kan? Apa yang berlaku sebenarnya dalam sistem ekonomi, mengapa ekonomi sekarang ini jadi begini. Kita fikir tentang bagaimana kita pack kepada emas ke tidak, ataupun kita sebenarnya hanya print duit sahaja, ataupun macam mana. Kita tafakur, tuan-tuan ya. Bila tafakur itu, akhirnya kita mewujudkan apa? Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini bukan sia-sia kerana Allah nak beritahu pada kita, ya Allah, Engkau nak beritahu pada kami kena kembali balik pada sistem-Mu tentang keuangan, tentang ekonomi. Subhanak, maha suci Allah, maha suci-Mu ya Allah, kerana apa? Kami ini banyak melakukan kesalahan. Jauhkan kami daripada azab api neraka, kerana masih lagi menyokong kepada sistem ekonomi berasaskan kertas, bukannya sistem ekonomi yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sampai tahap begitu, tuan-tuan, maka fenomena yang berlaku diproses menjadikan seseorang itu subhanak, maha suci-Mu ya Allah, ini bukan sia-sia. Jauhkan kami daripada azab api neraka. Itu contoh. Apakah perkataan daripada Ibn Abbas? Okay, bahasa Inggeris, tuan-tuan ya. As for those who strive in us in our obedience. Ini merujuk pada surah Al-Ankabut ayat 69 ya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ibn Abbas said that this means those who strive for our word, whoever acts upon what he knows. Okay, we shall give him success to know that which he doesn't. Okay, he don't. It also said that this means we shall honor them with a natural aptitude, easiness and sweetness of faith. It is also said that this means we shall guide them to be obey us. He helps those who are good in their works and speech by giving them success and holding them back from transgression. Okay. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Komentar Ibn Abbas, Allah akan beri, we shall honor them, akan muliakan dengan natural aptitude, dengan kemahiran. Ini bukan attitude, tuan-tuan. Aptitude ni maksudnya intelek dia bijak, kemudahan, sweetness daripada keimanan. Dia akan rasa mudah dalam hidupnya, dan dia juga akan dipandu oleh Allah SWT. Ringan tubuh kita, tuan-tuan, ringan diri kita apabila Allah memandu kita. So ini adalah perkataan daripada Ibn Abbas merujuk kepada orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan dalam program kita hari ini, sebenarnya dalam kelas, dalam dunia training, tuan-tuan, kita kena bawakan setiap peserta kita, kan, anak murid kita, kepada zikir, tafakur, Rabbana dan Subhanak bagi setiap modul. Okay, InsyaAllah kalau ada peluang pada 23 hari bulan nanti, saya akan bagikan lebih banyak contoh
seperti mana contoh yang saya berikan tadi. Dan kalau tuan-tuan yang mendidik ataupun trainer ada modul khas yang nak nak mengadun semula modul. Biasanya modul mungkin suruh tafakur, lepas game suruh berfikir, tapi tak ada elemen Rabbana ataupun Subhanak, mungkin kita boleh adunkan semula. Dan adunan itu bukan letak saja tuan-tuan. Mungkin lepas je kita buat game, orang dah fikir-fikir Rabbana, bukan begitu. Ia perlu ada bukti-bukti ataupun dalil-dalil. Okay. Ada 4 jenis dalil tambahan untuk membuktikan Subhanak ini, iaitu dalil fitri daripada psikologi, dalil daripada tarihi daripada sejarah, dalil akli daripada akal, dan dalil hissi daripada sains. Okay. 4 jenis dalil ini kita bawa dalam dunia training, bawa dalam kelas, kena buat kajian sikit tuan-tuan ya, untuk modul ke dalam planning kita untuk mengajar. InsyaAllah orang itu bila dia dengar saja bahawa dalam psikologi menceritakan sekian, dia kata Rabbana ma khalaqta hadha batila. Dan pelajar tu akan kagum, dia akan terduduk tuan-tuan ya, dan akhirnya dia cakap apa? Dia bukan cakap wow, dia bukan cakap eureka, dia akan cakap apa? Subhanak faqina adzabannar. Pasal apa? Pasal dalil-dalil itu, ilmu-ilmu itu ada saja kajian-kajian terkini yang boleh kita keluarkan, tetapi ia perlu disusun elok-elok dalam modul, sehingga kan kalau ustaz berceramah, trainer melaksanakan training, cikgu mengajar dalam kelas, pelajar akan rasa Masya Allah, Subhanallah, Subhanak. Pasal apa tuan-tuan? Kerana dalam ketika dia mendengar poin-poin kita, bukan sekadar mengajar satu campur satu, kan? Itu tafakurnya. Tapi zikirnya ialah bagaimana satu campur satu itu boleh dikaitkan dengan ilmu psikologi, ilmu sains, ilmu matematik, bahasa, ataupun disiplin-disiplin ilmu yang lain, yang akhirnya mereka rasa wow ataupun eureka. Tetapi bagi kita, bila dia dikembalikan pada Allah, pasal kita ingatkan bahawa kalau ikutkan pada intelek ataupun emosi kita, kita tak mampu mengakhirkan teori-teori finding begitu, akhirnya pelajar akan menyatakan Subhanak faqina adzabannar. Bagi yang non-muslim, mungkin mereka masih lagi cakap wow, biarkan mereka, kan? Tetapi nanti kita beritahu pada mereka, adakah wow itu dibina oleh manusia, ataupun wow itu sebenarnya adalah dicipta oleh yang maha mencipta khalqas samawati wal ardh. Tuan-tuan sekalian, sekian secara ringkas presentation saya pada hari ini. Saya akhiri dahulu, okey, ataupun saya buka kepada ruang soal jawab pada ruang di bawah itu untuk saya kongsikan sebelum kita berakhir pada hari ini, insya-Allah. Silakan kalau ada sebarang soalan, ruang di bawah tu boleh type kan. Saya tunggu. Baik, terima kasih. Ada soalan di sini. Okey, soalannya, adakah topik ini akan dibincangkan pada seminar TOT? Dalam seminar TOT kita tidak akan menyentuh ini tuan-tuan ya, pasal ini adalah teknik dalam pengajaran. TOT adalah cara tadabbur tazakur, itu penting ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau di sini adalah bagaimana fenomena alam, okey, kita berinteraksi dengannya, maksudnya ilmu-ilmu yang diajar dalam dunia akademik, dalam kita berfikir kehidupan seharian, diproses menggunakan subhanallah efek ini, akhirnya menghasilkan individu ulul albab. Okay. Jadi adakah perkara ini akan disentuh pada 888? Ustaz Nazri pada 888 tidak menyentuh perkara ini secara direct. Okay. Tapi pada 23 bulan 8 ini kita akan menyentuh secara praktikal. Tengok background tuan-tuan, kan? Tuan-tuan nak cakap kalau tuan-tuan mengajar ke dekat rumah ke dengan anak ke apa ke, kita akan come up dengan contoh bersama untuk kita memahirkan subhanallah efek dalam kehidupan. Okay. Soalan seterusnya, saya pernah dengar seorang pendakwah ni cakap salah is the highest level of zikr. Dalam sebuah kitab pula, saya menemui zikir yang tertinggi adalah zikir tafakur, yakni merenung ciptaan Allah. Apa pendapat? Di dalam Al-Quran, Allahu'alam, okay, tapi salat adalah lidzakirin, untuk mengingati Allah. Okay. Dan zikir yang tertinggi adalah zikir tafakur. Dia zikir tafakur ni, dia zikir dengan tafakur dua perkara berbeza. Okay. Yang bagi yang bertanya ya,
Pasal zikir adalah kita ingat pada Allah. Tafakkur itu, tafakkur kalau kita tengok dia dalam bentuk bukan sekadar fakara, bukan dalam bentuk fikir sahaja. Dia tafakkur. Apa point dia? Pointnya ialah dalam Al-Quran Allah menggunakan perkataan fakkara hanya sekali, kan? Dan itu pun merujuk kepada perkara yang pasal fakkara itu sesuatu yang past tense, kan? Kepada sesuatu yang negatif. Tapi selain daripada itu Allah menggunakan wazan tafakkur ini, okey, di mana ia bukan sekadar fikir-fikir. Semua orang berfikir, ya, semua di kalangan kita sedang berfikir sekarang. Tapi tafakkur adalah orang yang berfikir menggunakan teknik ataupun dia ada usaha yang lebih. Pasal di sini menggunakan istilah tafakkur, dia adalah mubalaghah, kan? Dia perlukan effort yang lebih. Macam contohnya zikir, kan? Ataupun kita bercakap tentang Ar-Rahman, kan? Ar-Rahman adalah mubalaghah daripada Rahim, kan? Rahama. Jadi maksudnya ini adalah exaggeration. Exaggeration tu menunjukkan apa? Salah satu daripada kefahaman di dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, ia memerlukan usaha yang lebih. Tafakkur memerlukan usaha yang lebih, teknik yang tertentu untuk mencapai tujuannya. Dan tujuannya kembali balik semula kepada Allah SWT. Itu sebabnya dalam ayat ini Allah mulakan dengan zikir, kemudian tafakkur, kemudian Allah tutup dengan Rabbana dan juga Subhanak. Dalam surah Al-Mulk pun sama juga. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada ayat yang kedua, hujungnya pun Allah tutup dengan nama Allah. Pasal tujuan hidup kita ini, tafakkur ke, kita beramal ke, apa sebagainya, semuanya adalah untuk membawa kita kepada zikir. Sehingga kan di sini kita nampak Allah meletakkan tafakkur ini di tengah-tengah antara zikir dan juga Rabbana dan Subhanak, kan? Betapa Allah setkan sistem itu agar kita jangan lagi. Ada orang yang tafakkur tapi dia tidak membawa kepada mengingat pada Allah SWT. Dia ada teknik do bono, teknik lateral thinking, apa sebagainya, tapi tidak membawa kepada Allah. Pasal apa? Pasal dia tidak mulakan dengan zikir sebagai amalan kehidupannya. Jadi hidupnya tafakkur. Kadang-kadang tafakkurnya melampau daripada zikir. Sepatutnya pada pukul contohnya 1:30 dia kena berzikir, iaitu solat kepada Allah SWT, tapi masih lagi tafakkur, kan? Tafakkur mencari solution pada bisnes, kepada kerja. Itu yang menyebabkan dia tidak mampu menjadi ulul albab dalam kehidupan, sehingga kan dia tumpul pemikiran ataupun emosinya. Okay, Allahu a'lam. Soalan seterusnya, bagaimana wujudkan subhanallah efek semasa kita bekerja belajar? Okay. Jadi ini yang saya bawakan sebentar tadi, iaitu dia punya modelnya, di mana apa-apa sahaja yang kita belajar ataupun yang kita bekerja, bila kita mengikuti pada formula zikir, tafakkur, Rabbana dan Subhanak ini, subhanallah ini, ia akan mewujudkan subhanallah efek dalam kehidupan. Tetapi ia adalah satu seni. Pasal ulul albab ni adalah orang yang dapat isinya. Dan inilah overview kepada tuan-tuan sekalian pada hari ini. Tapi insyaAllah kalau tuan-tuan boleh praktiskan sendiri di tempat masing-masing, ataupun mungkin kalau katakan kita sempat bertemu pada bila-bila masa, kita boleh berbincang dan mempraktikkan. Saya bagi satu fenomena, saya bagi satu subjek, dan tuan-tuan proses menggunakan subhanallah efek, elemen 4 yang saya maklumkan sebentar tadi. Dan apakah petanda subhanallah efek ini sudah mencapai ataupun sudah berjaya kita hidupi? Mudah saja. Memang kita selalu akan mengujarkan subhanallah dalam kehidupan. Bila kita berinteraksi dengan orang pun, cara kita menyampaikan itu akan menyebabkan orang kata Masya Allah, subhanallah. Yang itu maksudnya subhanallah effect in action. Tuan-tuan, ya. Kadang-kadang mungkin untuk personal kita boleh, tapi waktu kita bercakap dengan orang, subhanallah effect tu tak jadi, kan? Tak jadi pasal apa? Pasal bila menyampaikan, kan, dia memerlukan kepada kemahiran untuk menampakkan Allah itu maha suci, maha bersih, maha hebat di dalam diri orang yang mendengar perkara tersebut. Itu sebabnya kaedah menggunakan video, multimedia, ilmu psikologi, tarikhi ataupun sejarah, akli, semua ini yang kita akan tengok secara lebih detail nanti insya-Allah. Itu adalah cara untuk kita menambahkan efek. Tapi efek itu bukan untuk membawa pada diri kita, tapi membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja rasanya soalan daripada tuan-tuan sekalian. Ada lain? Kalau ada yang sedang menaik. Bagi yang ada soalan boleh terus type. Sambil itu saya
ingin maklumkan pada tuan-tuan, mungkin bagi yang berminat untuk mengikuti program-program di Akademi CG, ini adalah senarainya. Okay. Masih lagi yang sudah lepas ialah bengkel pemasaran e-book. Okay. Yang lain ini bengkel Master Pies, Breakfast Talk, Bina Poster, Thought pada 8 dan 23 pada hari Sabtu ini masih lagi boleh join bagi tuan-tuan yang berminat. Dan bagi tuan-tuan, dalam senarai ini tak termasuk program Subhanallah Effect ini yang dijadualkan pada 23 Ogos, okay, hari Ahad pada jam 10 hingga 4.30. Jika tuan-tuan berminat ataupun ada rakan-rakan tuan-tuan recommend, mungkin boleh rujukkan, okay, program ini, ataupun nanti recording rakaman akan dihantar pada tuan-tuan sekalian. Boleh share seramai mungkin. Kalau tak dapat hadir pun, kita doakan kepada semua agar dapat beramal, mengamalkan teknik Subhanallah Effect ini dalam pengajaran, ketika berinteraksi dengan anak, ketika bersama dengan kawan, kerana kita perlukan bantuan Rabbana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Saya rasa tak ada soalan lain. Ada lain? Okay, kalau tak ada, saya akhiri program kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.